Baik, sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, perbincangan kita minggu lepas dua perkara je. Iaitu dua jenis makrifah yang ada dua golongan manusia. Satu dia gelar ahlu jazbah. Jazbah, satu ahli salik. Salik. Ya. Jazbah orang dah sampai wasiluna. Yang baru berjalan ni nama sairuna. Ini dia bahas. Macam kita ni banyak sedang berjalan lah. Baik, orang yang berjalan dia mengambil dalil yastadilu alaihi. Istilah bahasanya kata kita mengambil dalil atasnya. Apa maknanya? Mengambil dalil alam atas adanya Allah. Inilah kita semua ni hak ngaji sifat 20 ni. Hak ngaji wujud kidam bakar kan. Semua hak ngaji kitab-kitab tu. Yastadilu alaihi. Gitu. Tapi orang yang mendalami, ya ahli jazbah, ahli makrifah yang di-upgradekan oleh Allah Ta'ala, dia yastadilu bihi, mengambil dalil dengannya Allah. Dia bukan mengambil dalil atas Allah. Maksud mengambil dalil atas Allah, mengambil dalil alam atas adanya Allah. Gitu. Ini tidak mengambil dalil Allah dengannya, dengan Allah. Martabat ini disebut oleh kalam masyaikh, dia gelar araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Itu yang Ustaz tanya minggu lepas tu, bulan lepas. Kita tanya, baik, ada alam tanda adanya Allah. Ada alam, bukti ada Allah. Ada alam, wajib ada Allah. Maknanya yastadilu alaihi lah. Kita mengambil dalil dengan alam adanya Allah. Lepas tu kita Ustaz tanya minggu lepas, ingat tak? Kalau alam tak ada, gini. Allah tetap ada. Hak ni martabatnya yastadilu bihi, mengambil dalil dengannya, dengan adanya Allah. Ada Allah dulu, tidak perlu ke alam. Sebab tu saya saja tarik soalan tu kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat. Sebenarnya martabat ini bukan kata tak dapat. Kita pun boleh faham, tapi cuma nak tetap dalam hati, nak Allah kurnia itu soalan lain. Tapi apa pun kita dah berkenalan dengan martabat itu. Martabat itu dia kenal Allah dulu. Sebab dia tak mikirkan adanya alam ni, dia mikirkan ada Allah je. Sebab tu kita pun kalau pengajian tauhid pun kita sebut Allah tu qidam. Apa makna qidam? Ada seada-adanya. Atau lebih kemas lagi, sebelum ada alam Allah dah ada dah. Jadi orang yang kenal Allah tu qidam, Allah dah ada dah, nak ke dalil ke? Dah nak dalil, buat apa pun dalil pun tak ada. Bukan? Dalil tak ada. Ini yang kita duk bincang dalil alaihi tadi, pasal kita duk tengok Allah. Kita pun ada. Ni ahli kita pun tak ada. Tapi kita yakin 100%. Ini kelebihan makrifah roh kita ni. Boleh duduk di satu dimensi yang alam tak ada lagi. Langit dan bumi tak ada. Arah kursi tak ada. Semua yang ada Allah sendirian je. Situ. Jadi orang di martabat ini ni, martabat ahlul makrifah, ahlul jazbah, Allah terik hati dia sehingga dia kenal Allah. Dan bukan cerita dongeng, bukanlah cerita tu khayal saja. Tapi bila ustaz soal, kalau tanam ni tak ada, tuan-tuan semua jawab Allah ada. Menunjukkan insan macam kita pun boleh sampai ke martabat itu. Faham kita? Bukan kata tak boleh. Cuma soal istiqamah, soal terang tak terang tu saja. Gitu. Jadi bukan dongeng. Kita ni bila kata yastadilu alaihi dan yastadilu bihi, tak tidak dusta. Yastadilu alaihi itu tak apalah, ada alam ada Allah, kan jelas tu. Ada langit dan bumi, ada Tuhan jadikan. Tapi yastadilu bihi, alam tak ada lagi, Allah tetap ada. Nampak? Cuma kita je nak duduk di martabat itu hak buat.
Tapi bila dah Ustaz bahas gini, kata kita merujuk pada catatan Tok Guru kita ni, boleh nampak tak dia? Jelas tak? Dan kita dah ngaji kidam, apply kidam tu. Huwal awwalu, dia lah yang awal. Sebelum ada apa-apa, Allah sendirian. Jadi gitu. Jadi barang siapa yang dapat merasai di hati dia begitu, termasuk dia musyahadah. Musyahadah kewujudan Allah sendirian. Wahdaniyah. Ini sebut bahan martabat 7 lagi tu. Di situ lah martabat ahadiyah. Di situ martabat wahdah. 2-3 martabat tu. Dia martabat ketuhanan. Situlah. Gitu ya. Jadi dia sebut sini, kata dia, sejak bilakah Tuhan ni gaib hingga kena beralih? Kita nak ngabar Tuhan ada ni, nanti ada alam ke? Nanti ada alam, mau nak khabar Tuhan ada ke? Guna. Cuma ada orang jawab, dia kata, Ustaz, kita tak ada, tak erti cakap lah, kata dia. Kita pun tak ada lagi. Betul lah tu. Kita pun tak ada orang nak ngabar ke Tuhan ada. Tapi Tuhan ada tak ada? Tak kira lah ada orang ngabar ke tak ada orang ngabar ke, ada kita ke tak ada kita, Tuhan tetap ada. Di situ lah martabat seorang wali Allah, seorang ahli jazbah tu duduk. Dan itu saya sebut, keistimewaan roh kita ni, kita boleh merasai itu. Dan itu maknanya wasil sampai kepada Allah. Faham tak? Payah ke? Payah ke? Dengar ni. Baik, betul. Kalau dah faham, kira dengan gaya. Jadi itu namanya wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud. Maknanya pandangan hati kita Allah saja yang ada. Memanglah alam tak ada, mana ada benda lain. La haula wala, tak kata reti cakap itu. Besok itu juga pak kiamat dunia besok. Ada satu saat Allah hancurkan seluruhnya. Walaupun dalam perbahasan kita ada 7-10 perkara yang dikekalkan kan. Tapi sebenarnya ada satu saat yang Allah akan hancur seluruhnya. Saat itu dia Allah kembali sendirian. Nampak? Sehingga yang disebut dalam Quran, bila dah Allah sendirian dah hancurkan seluruh, kullu man alaihi fan, Allah jahanamkan seluruh makhluk ni. Bukan jahanam gunung gaib, bukan jahanam sekadar rosak, gaib buluyuk betul. Balik ke tak ada. Lepas tu Allah sendirian berdiri. Lepas tu Allah tanya, limanil malikul yaum, siapa ke raja hari ni? Siapa handai hari ni? Tuhan tanya, liman al mulkul yaum, siapa punya hari ni? Aku nak tanya, mana ada? Semua makhluk gaib ruyuk semua dah. Quran situ sebut, liman al mulkul yaum, siapa memiliki hari ni? Siapa raja hari ni? Tak ada orang jawab, dia jawab sendiri, lillah, bagi Allah, wahidil qahar, bagi Allah yang tunggal lagi gagah perkasa. Nampak terus cakap gitu, dia tunggal, dia gagah perkasa. Yang ada sementara manusia sementara je dengan kehendak dia saja. Bila dia dah hancur leburkan semua, tinggal dia setunggal je. Balik ke asal tadi. Jadi tuan-tuan, kita nak syuhud, untuk merasai, untuk musyahadah kepada Allah, ialah dengan dua. Satu, sebelum ada alam. Yang kedua, ketika alam hancur semula. Nampak tak? Kalau saya nak khabar khusyuk seorang hamba, situ. Sampai kepada Allah, situ. Baik tuan-tuan. Cuma kalau tarbiyah dalam suluk ni, dia bermula dengan ukuf qalbi, kosongkan hati. Dia ada satu martabat zikir selepas nafi sebab digelar ukuf qalbi, kosongkan hati. Macam mana kosong? Kena tak ada alam, Allah saja. Kosong tak hati? Kosong.
Jangan kosong Tuhan tak ada juga. Itu yoga sesat barat. Tak boleh pakai itu. Tuhan mana tak ada. Sama ada sebelum ada alam ataupun setelah alam semua dibinasakan oleh Allah. Jadi tinggal zat Allah secara tunggal. Nampak tuan ya? Ini korek dalam tu ni. Boleh pakai lalu ni. Orang yang ada halim muraqabah, orang yang dah ada ma'iyah, atas pada ma'iyah lagi. Atas lagi. Ini gelar wahdatus syuhud. Cuma kadang-kadang tu di situ lah orang akan keliru. Bila rasa tunggal Tuhan je. Boleh juga diistilahkan sebagai wahdatul wujud. Wujud Tuhan je dah. Jadi sebenarnya wahdatul syuhud dengan wahdatul wujud tak ada khilaf. Cuma yang jadi sesat wahdatul wujud ni dia kata apa? Tiang tu Tuhan juga. Tuhan tu tiang juga. Itu je salah. Sebenarnya bila Allah aja yang tinggal, Maha Esa wujud, wahdah lah. Tunggal Allah Ta'ala. Wahdah tu. Tapi cuma disaksikan oleh hati dan perasaan kita dan roh kita, maka dia syuhud menyaksikan oleh hati kita. Itulah wahdatul syuhud. Tapi hakikatnya wahdah lah. Wahdah lah. Itulah wahdatul wujud. Allah saja yang wujud. Sama tak cikgu? Tak khilaf wahdatul wujud ni wahdatul syuhud. Pak kelahi pun ni. Dia kelahi beria tau. Dalam YouTube keluar gitu-gitu. Wahabi lagi tengok. Kata dia wahdatul wujud ni sesat kita je tu. Tiga benda. Gitu ya. Jadi jikalau ia tiada, nescaya tiada wujud segala sesuatu ya. Kalau sekiranya Allah tak ada, nak lain tak ada wujud. Itu cakap gitu je, istilah bahasa je, majazi cakap je. Mana ada, tak ada alam pun. Allah tu tak ada. Tapi alam yang wujud wajib ada Allah tadi. Dan sejak bilakah jauh hingga segala kesan itu menyampaikan kepadanya? Pula dah kita rasa jauh dengan Allah ni. Bila kita berfikir tentang alam, oh alam ni dijadikan oleh Allah, baru ingat ke Allah. Seolah-olahnya masa kita tak berfikir kepada alam ni, Allah jauh dengan kita. Padahal bila Allah jauh dengan kita tuan? Alam dengan kita, dengan Allah dengan kita, Allah lebih dekat dengan kita daripada alam tu. Diri kita, kita rasa diri kita dekat dengan kita. Sebenarnya Allah lebih dekat dengan diri kita daripada diri kita sendiri. Faham ni tak? Payah nak rakyat kita, payah nak faham. Tidak ada setitik darah pun kita. Melainkan dengan setitik darah tu, setitik darah tu tak ada. Melainkan dia diadakan. Diadakan oleh apa? Nah, diadakan oleh kudrat dan iradat Allah. Jadi mana dekat? Darah kita ke mana dulu? Darah kita ke kudrat dulu? Mana dulu? Darah kita wujud ke kudrat iradat dulu wujud? Jadi nak kata macam mana? Nak kata diri kita ni keseluruhannya banding dengan setitik darah kita. Setitik darah tak boleh wujud melainkan dengan kudrat dulu, dengan iradat dulu. Jadi sebenarnya tak boleh kita nak khabar bahawa diri kita ni lebih dekat dengan diri kita. Yang dekat dengan kita ialah kudrat dan iradat Allah. Nampak? Gitu. Kena korek habis. Dia lah yang hampir, yang nurnya meliputi tiap sesuatu. Sini digunakan nur. Jadi ustaz nak kemas ke dia menerima faham, nur tu ialah kudrat. Nur tu ialah iradat. Artinya sifat-sifat Allah ni nur lah. Kudrat iradat tak cukup, nak ada ilmu. Kudrat iradat ilmu tak cukup, nak ada hayat. Kudrat iradat ilmu hayat tak cukup lagi, nak ada sama.
Ada basar, banyaklah sifat-sifat Allah tu. Wujud nyata atas tiap-tiap sesuatu dengan kewujudan sesuatu itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala terlebih hampir kepada hamba-Nya daripada tiap sesuatu. Nampak tuan-tuan terang cakap. Jangan kita kata kawan kita dekat dengan kita. Jangan. Jelas ni. Allah Subhanahu Wa Taala terlebih hampir daripada tiap-tiap sesuatu. Jangan kabar kita dekat dengan dia, kita tak. Allah Ta'ala lebih dekat dengan kita. Hanya yang terhijab daripadanya itu kerana tersangat hampir. Dekat sangat jadi terdinding. Kan dekat sangat Allah Ta'ala dengan kita, kita terasa terdinding, tak sedar. Atau dalam bahasa biasa kita pakai, silau. Berarti silau. Benda dekat sangat tak nampak, silau. Cahaya matahari kalau terang sangat nampak silau tak? Tak nampak matahari tu. Jadi gitu je lah. Allah terlalu dekat, silau lah insan ini, manusia ni. Tapi bila orang ada mata hati betul, baru kita faham. Bila kita ngaji gini, bila kaji begini, baru kita dapat faham. Rupanya kodrat irada Allah Ta'ala paling hampir dengan kita. Bukannya di kita ni. Jari kita dekat dengan kita, tak. Tangan kita dekat dengan kita, tak. Kodrat dan irada Allah yang dekat dengan kita. Hanya yang terhijab kan dekat sangat. Dekat sangat kita khayal gitu aja. Apa namanya? Silau. Maka kesan-kesan itu tiada jalan bagi makrifah yang sebenar. Apa makna kesan ni? Alam ni, tanda-tanda alam ni. Dari segi kita betul lah, kita martabat bawah ni. Tapi bagi wali-wali Allah ni, itu bukan dengan memandang alam baru nak kenal Allah. Tak, dikenal Allah dulu. Tak perlu kepada kesan-kesan, tak perlu kepada alam, tak perlu kepada dalil lagi, tak perlu. Jikalau ia dapat menyampaikan kepada pada zahirnya dapatlah. Pada zahir ilmu, pada ilmu zahir. Pandang kayu, kayu tak ada, melainkan ada Tuhan yang menjadikannya. Nampak? Sampailah ke Allah. Gitu ya parahnya. Zahir saja. Tapi hakikatnya, kalau kayu tak ada, ada serabut. Kalau nak bergantung kayu ya. Maka tiada sampai kepada marifat zatnya. Tak sampai ke Allah tadi. Kalau orang nak main gitu, terhijab dengan kayu ya. Terhijab dengan alam je. Tengok gunung baru ingat ke Allah. Tak tengok gunung, bengong gitu aja. Aku tak jadinya dah. Tengok gunung, tengok amoy kah? Lagi tak ingat ke Allah. Tengok gunung mungkin boleh ingat Allah, tengok amoy kah lagi payah. Itu bukan sila tu. Itu tembus namanya. Sila kayak tadi. Itu sesatnya. Maka dia dah sampai makrifah dah sibuk dengan alam gitulah gaya. Gelenceh tuan-tuan. Terhijab. Tengok langit, boleh lagi fikir ke Tuhan. Tengok bumi, boleh lagi kita tengok benda yang selera dengan nafsu. Serabut selalu. Yang ni tahap syuhudnya. Tiada sampai kepada makrifah zatnya. Mana tak sampai? Syuhud kepada Allah tak sampai. Tetapi adalah Al-Haq Ta'ala menguniakan yang syuhud itu martabat sampai kepadanya. Hak Allah nak kunia, orang yang sampai. Tak perlu pada dalil. Tetapi diantarkan pada segala asbab bagi orang yang berdiri dengan asbab. Jadi bagi orang yang salik, orang yang masih yang ngaji sebab 20 dan sebagainya, ialah berdalil lah. Salik dalam perjalanan kita ni. Kata dia, orang yang berdiri kepada asbab itu, mata yang terhijab disebut lagi. Mana sibuk dengan makhluk je sebagai dalil. Terhijab tu matanya. Mata hati yang terhijab tu. Dan sebahagian manusia tiada menerima segala hakikat kerana jauhnya ia daripada letak tempat hakikatnya. Sejauhnya qasad tersebut terhadap Al-Haq Ta'ala. Bagi orang yang tak sampai langsung lah. Tapi yang mengaji sikit-sikit tu akhirnya sampai juga. Tapi sampai pun masih bergantung kepada alam.
Masih bergantung kepada sebab. Kenapa ada Allah? Dia ada alam. Masih bergantung dia. Dia mesti upgrade hati dia sampai terpengkat tak perlu alam. Allah ada. Tak ada kena mengena dengan alam. Nak begitu. Dia upgrade betul. Itu baru pergi kepada yastadilu bihi. Maknanya berdalil dengannya, bukan berdalil atasnya. Gitu. Baik. Seorang murid bertanya gurunya, di mana Allah? Jawab gurunya, semoga Allah menjauhkan engkau daripada bertanya demikian. Adakah engkau menuntut daripada pandangan mata kepalamu, di mana Allah? Awak nak tengok mata kepala lah. Awak tanya di mana Allah? Sebab di mana, di situ, di sini tu main dengan mata kepala. Ini bukan main mata kepala ni, nak kena Allah ni. Bukan. Kerana sungguhnya ia telah nyata. Allah nyata dah. Nyata pada orang yang ada mata hati. Orang tak ada mata hati, tak ada benda nampak, gelap gitu gelita. Dia tiada tersembunyi atas seseorang, melainkan orang yang buta mata hati. Terang-terang untuk gubalus lalu. Tiada mengetahui sesuatu. Maha sucilah yang maha zahir. Tiada yang terlebih zahir daripadanya. Tak ada yang lebih nyata lagi daripada Allah. Banyak orang ahli syuhud, dia pandang kayu, nampak alam dia jadi cermin, tuan-tuan. Tapi dia tidak bergantung dengan cermin tu. Nak tentukan ada Allah, tak. Seolah-olah kalau almarhum Tuan Imam Sahab, dia kata alam ni cermin. Kalau jernih cermin tu, kita nampak dalam cermin tu. Kalau cermin tu berbalut dengan debu benda-benda, nampak ke? Bayang kita jalan tu tak nampak dah. Kalau cermin tu jenis transparent tu, di sebalik cermin tu nampak ke? Kalau cermin tu serabut dengan debu, tak nampak. Tapi kalau cermin tu jernih, kita tengok alam, di sebalik alam tu Allah. Almarhum Tok Guru sebut. Alam ni cermin mat. Alam ni cermin mat. Gitu dia cakap. Dia cakap simple je. Kita pun faham lah. Aduh, gitu lah. Jadi itu musyahadat. Tak perlukan cermin tu. Tak perlukan cermin. Gitu. Tapi kalau dah ada cermin, tak ada lah. Jadi dah ada alam, tembus pada alam. Jadi yang sangat nyata, wujud Allah. Lebih daripada wujud cermin tu. Maknanya di sebalik alam tu, di sebalik cermin tu ada Allah. Tapi antara cermin dengan Allah tu, siapa yang lebih nyata? Nak kena faham tu. Tadi dia sebut. Mana kewujudan Allah tu lebih nyata daripada kewujudan cermin tu sendiri. Faham ke? Jelas kita dah bahas tadi. Dan Maha Suci lah yang Maha Esa. Maka tiada suatu wujud sertanya. Itu dah balik kepada Allah saja. Allah yang tunggal. Wahdah. Gitu. Sama ada sebelum ada alam atau setelah alam binasa. Hingga nak mencari dalil supaya sampai kepadanya. Pulak dah. Nak cari dalil pulak. Tak ada cari dalil dah. Sebab bila wujud Allah tak serta dengan makhluk. Kalau kita teraba-raba nak cari dalil dulu baru jumpa Tuhan, kena hijab tebal tu. Bapak tebal hijab tak. Lepas tu kita kena pegang balik syuhudu wahdah fil kasrah. Syuhudu wahdah dulu, ingat Allah dulu. Lepas tu baru dah tahu hal lain ni wujud. Hasil daripada Allah Maha Berkuasa, wujud Allah. Hasil Allah Maha Berkehendak, wujud Allah. Hasil Allah Maha Berilmu, Allah Maha Hidup, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Semua sekali. Itu datang kemudian. Tapi hak pentingnya syuhud wahdah, iserinya Allah Ta'ala. Baik, penutup perbahasan ni. Syekh Ibn Arabi berkata, setiap orang yang percaya menerusi dalil, percaya kepada adanya Allah menerusi dalil, imannya tidak dapat dipegangi. Dia direct je. Syekh Ibn Atta'illah dia pukul maut je. Rehagi tu. Kalau daripada kalam biasa tu Tok Guru dia kata,
Ini orang imanul ilmi. Di peringkat iman ilmu ni, bukan kita lah. Iman ilmu, ingat bila duduk berzikir, duduk di suluk, duduk di sama-sama tok guru gitu ni, baik hati. Bila keluar karang, serabut pula dengan dunia. Gitu. Lepas kita pakai, itulah, kita pakai dalil. Jadi orang pakai dalil ni, kalau mengikut pandangan ulama, imanul ilmi. Imanul ilmi ni, tuan-tuan, masih jatuh kepada maksiat. Tak dapat nak bersih. Jatuh, terjun lagi. Jatuh dalam maksiat lagi. Tapi kalau orang sampai imanul a'yan, iman dengan mata hati, dia dah kabur. Dia nak macam dia macam sebab dia antara. Dia baru upgrade je daripada iman ilmi. Kalau nafsu ni maknanya iman ilmi ni duduk nafsu lawamah. Sedikit-sedikit dia naik kepada nafsu mulhamah. Mulhamah ni dia dah ada ilham baik-baik dah. Jadi iman a'yan ni dia dah payah dah sikit, walaupun maksiat tu tergambar lagi pada dia, tapi dia dikabur tuan. Tak berapa jadi dah maksiat dia. Jadi dia jadi macam tak pelik gitu aja. Gitu. Dia tak terasa kita sebab iman di mata hati ni, hati dah mulai suci dah. Kalau ceritalah bila nak iman hak, martabat mutmainnah. Itu waterproof lah. Tapi di iman a'yan tu pun dah cukup. Dunia, orang sebut dunia ke dia, orang pujuk dia nak dapat kerja, cari dunia banyak duit gini, dia nampak kaburnya. Tak berapa minat. Dia gitu. Hati tu tak minat, gitu aja. Sedap je cerita dunia ni, orang cerita sedap, dia pun dengar je. Hati dia tak nyelera je kuat ni. Gitu. Itu pembukaan apabila cahaya nur iman tu pergi ke iman a'yan, iman martabat ketiga. Itu makna hati sudah duduk di martabat tinggi dah tu. Makna dia terasa Allah dah. Itu sebabnya kata di Syekh Ibn Arabi, kalau orang nak main hukum akal lagi, nak main dengan ilmu lagi, tidak boleh pegang, kata dia. Longor lagi. Kalau kuat sikit ujiannya, terentang tu lah. Tak. Ujian sikit-sikit tak apa. Kerana ia pandangan fikiran yang boleh mendatangkan cedera. Boleh mendatangkan cedera. Sebab dia duduk pada akal. Akal ni ada lawan dia, nafsu. Ada lawan dia, syaitan. Barak akal ni. Tapi kalau dah main perasaan, ada zu'ujudan, dengan musyahadah, dengan ainul yakin, tak makan dah. Syaitan pun, yang mana pengaruh nafsu dah tak boleh nak kontrol dia dah, syaitan tak lepas dah dengan dia. Sebab itu betul cakap Syekh Ibn Arabi, kena ditingkatkan iman kita ke peringkat setidak-tidak iman al-a'yan. Bersalahan iman yang pasti, daruri, iaitu yang didapat di dalam hati, seperti orang yang tadilah, yastadilu bi, dikenal Allah dengan Tuhanku. Itu maksud dalam hati. Seperti keyakinan dan makrifah, tiada boleh ditolak. Demikian juga setiap ilmu yang terhasil daripada fikiran dan pandangan akal, maka ia dapat diresapi dan tiada sejahtera daripada dimasuki syubhat. Syubhat tu maknanya bisikan lah. Khatir ada 4. Kalau khatir daripada Allah, it's okay. Khatir daripada malaikat, ilham, okay. Kalau khatir daripada nafsu, khatir daripada syaitan, itu parah. Jadi syubhat khatir daripada syaitan ni akan masuk pada orang yang iman duduk pada akal, iman duduk pada fikiran, iman belum masuk ke dalam hati. Belum sampai
peringkat ainul yakin lagi, gitu. Sebab tu kalau dapat kita duduk kepada yastadilu bihi, dunia ni ringan, tuan-tuan. Pujuk di dunia tak berapa makan kita. Sebab kita sedap duduk dengan Allah. Sedap duduk, tenang dengan Allah. Tenang dengan Allah. Tak perlu dah benda lain. Tak kira tu senang ke susah, dengan Allah belaka. Susah dengan Allah. Sakit, kuasa Allah, kehendak Allah. Sakit pun tenang, sihat pun tenang, sama je pada dia, pada orang bertabat ini. Kita pula tahu bila sakit sabut, bila sihat mau sikit, lega sikit. Kadang-kadang bila sihat sangat pula kufur pula, sekabut kita. Tapi bagi orang yang dah kenal Allah benar-benar, tak. Dalam keadaan sakit dia merasa qahar Allah Ta'ala, merasa jabbar Allah Ta'ala, merasa gagah Allah Ta'ala, rasa lemah aku ni. Dekat dengan Allah lagi. Dalam keadaan beri nikmat, syukur pada Allah. Allah lemah lembutnya Allah. Aduh, kasihnya Allah pada aku. Allah cintanya Allah pada aku. Jadi gitu. Duduk antara jalan dengan jalal dengan jamal. Gitu. Jamal, rasa kelembutan Allah Ta'ala bila beri nikmat. Jalan, bila Allah datang kekerasan kepada kita dengan bala dan sebagainya. Orang yang begini dia tak lepas ke mana. Kita bila diduga dalam ujian itu gini, sabut lalu. Tak lepas nak sampai ke Allah. Berat dah. Baik, itu matan yang ketiga tadi, menyatukan balik hak yang pertama dan nak simpul sini penutup. Ini sikit je matan ni 30 ni Ustaz saja baca, dia tak. Jadi kita dah bincang lebih kurang tadi. Orang yang sampai ahli jazbah tadi digelar wasiluna ilahi, sampailah kepada Allah. Ada orang yang salik, orang yang berjalan tu salikuna atau sairuna. Tengok situ kita sairuna dia berkata saira ni jalan, masih berjalan kepada Allah. Tadilah orang wasiluna tadi dia mengenal Allah dengan Allah. Dia tidak berdalil kepada alam. Sairuna mengenal Allah dengan alam, kenal Allah. Itulah dua kaum tadi. Jadi tunggu kita bahas pada matan kita yang ke-30 ni, simpul itu. Maksudnya orang yang mempunyai keluasan ilmu makrifah. Tunggu kita mengambil matan daripada Al-Quran, At-Talaq, liyunfiq dzu sa'ah. Liyunfiq dzu sa'ah ni asal makna zahirnya, ulama tafsir bahas liyunfiq dzu sa'ah ni, berdermalah wahai orang yang kaya. Maknanya orang kaya adalah kita membawa sini, kata dia liyunfiq dzu sa'ah ni keluasan ilmu dan keluasan makrifah. Ini kaya makrifah, kaya ilmu. Macam kita bincang tadi. Bagi orang yang kenal Allah dengan Allah, tak perlu kepada dalil alam ni, dia akan kaya di sana. Kaya di sana dia akan merasai yang Ustaz sebut syuhud ni musyahadah. Kaya di situ, musyahadah akan terbuka kepada orang yang sampai kepada Allah ni. Setidak-tidak dibahas oleh ulama 4 perkara. Musyahadatul asma', musyahadatul sifat, musyahadatul af'an, musyahadatul zat. Itu antara 4 tu peringkat-peringkat pula banyaknya lah, tak cerita. Kadang-kadang beri pada orang lain, beri pada Allah, kuning pada dia lain, kuning pada ustaz sendiri lain, kuning pada guru lain, kuning pada anak murid lain, kuning pada cikgu bakal lain, kuning pada pendi lain. Mungkin af'an belaka. Dalam af'al tu banyak. Sebab tu dalam kitab Naqsyabandi muraqabah je ada 20 entah. Muraqabah itu. Ini Ustaz sebut musyahadah. Musyahadah ni atas pada muraqabah lagi. Jadi musyahadatul asma', nama Allah dah ada 99 lah. Mungkin yang datang pada hati kita ini Ar-Rahman, esok datang Ar-Rahim, esok datang Al-Qudus, esok datang As-Salam, tak tentu. Itu dari segi asma'. Kemudian dari segi sifat, sifat dah ada 20.
Malah lebih daripada itu. Kemudian dari segi af'al, seluruh berlaku dalam alam ni af'al Allah. Kaya tuan-tuan. Cuma bila kita tak berjalan, tak suluk, tak mikir, tak benda, sempit rasanya dah. Sebab itulah ulama-ulama yang benar, itu pondok-pondok yang benar, sebab ahli tu guru-guru pondok ni semua ahli tarekat. Tak kira mazhab apa, tarekat belaka. Yang besar ni empat tu lah. Asal tu Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syazaliyah, Syatariyah, 4. Semua apa namanya ahli tarekat. Sebab itulah tuan-tuan di pondok mana-mana daripada dulu sampai sekarang pun, dia akan zikir la ilaha illallah tu 1 jam setidaknya. Dia akan bilang sutik-sutik tu sebangsat-bangsat pun 1000. Dan zikir tu zikir jahat, zikir tu zikir kuat. Kalau dalam Naqsyabandi lepas pada tahlil memang zikir jahat. Ini bila zikir jahat orang petikai dah sekarang ni. Tujuan zikir jahat tu apa? Dalam kenapa diberbanyakkan la ilaha illallah tu? Itu nak jadi orang kaya. Nak musyahadah muraqabah dah ada 20. Nak musyahadah asma' dah ada 99. Nak musyahadah tu sifat dah ada 20. Itu wajib belajar je 20 tu. Sifat Allah banyak lagi. Af'al Allah tu sana ceritalah. Menghijaukan kapal Allah, mencerahkan lampu Allah, memusingkan kipas Allah. Pening kepala kena ulang. Semua yang berlaku menggelegakkan nasi Allah. Gelegak nasi bukan sulai yang gelegak. Beratus gelegak. Cuba masuk dalam gelegak tu satu-satu. Af'al Allah tak panak. Pada nasi gelegak aja orang jadi sempudai hati situ. Hancur luluh hati, terasa kebesaran Allah dah. Tak nengok nasi gelegak. Allahu akbar. Tajali af'al Allah geli kita pak anyut gaya nasi juga dah. Bagi orang yang ada fikiran lah, orang yang ada musyahadah. Hak kering hati tak kena benda tu, habis kita lah. Tapi kalau yang terbuka hijab, begitu. Tak usah kata nak mana langit mana bumi, nampak belakang af'alullah lagi. Musyahadatul af'al cukup luas. Sebab dia kata liyunfi zusah, bagi orang yang dibukakan musyahadah, muraqabah, ma'rifah ini, hendaklah dia berbelanjalah dengan kaya dia. Apa maknanya? Hendaklah dia melalui lautan-lautan itu. Hendaklah dia menyaksikan, hendaklah dia menghayati musyahadatul asma, musyahadatul sifat, musyahadatul af'al, kemuncak musyahadatul zat, muraqabah ahadiyah, muraqabah akrabiyah, muraqabah bagai-bagai, muraqabatul Ka'bah, muraqabatu Hajarul Aswad, muraqabatu bagai-bagai muraqabah entah. Jadi ini katakan liunfi zusah, kaya. Kira ni benda-benda gini boleh cakap suluk je. Cakap ni masjid besar pening kepala orang. Mana cikgu? Sebab ustaz tak ngajar. Tanya. Sekarang kita katalah salat asma ar-Rahman. Lepas tu tak kira dalam sembahyang ke keluar sembahyang tu. Tapi dia punya cerita ar-Rahman tu untuk manusia. Kasih. Tak. Tapi hak dia sebenarnya dia beribu-ribu cerita. Meliputi Ar-Rahman Ta'ala, meliputi. Tak faham itu sendiri. Kita dalam otak manusia Ar-Rahman kasih je lah. Mana kasih pemurah Ar-Rahman pemurah. Tapi pemurah Allah bukan pemurah macam kita kata sikit pemurah tu. Mana dia ada cerita lain yang memang tak ada fikir. Pada kita tu ialah juga. Kita terimalah Allah pemurah. Allah beri rezeki kita, Allah beri rezeki orang kafir, Allah beri rezeki ke babi, Allah beri rezeki ke beri belaka. Itu dah banyak dah tu, tak teridak dah kita nak ngidak. Daripada sifat pemurah tu, kalau kita nak nyelan satu-satu, pemurah Allah Ta'ala letih dah cikgu. Tak terberenang kita dah. Cuma kita kaya atau kita tak kaya je. Kalau kita kaya, kita dapat merayau kata-kata kita. Maknanya masa tu, masa kita cerita tentang Ar-Rahman tu, hati kita biarlah gitu. Ya. Biar dia mana dia nak pergi ke cerita mana dia bagilah. Tak apa. Lah gitu je. Kita ikut aja.
Di situlah maknanya. Tapi ikut tu bukan putus dengan dia. Kita ikut dia lah. Kita ikut Ar-Rahman. Bukan kita tinggal kat Ar-Rahman duk kepala ke babi, duk kepala ke kafir. Tak ada, bukan gitu. Kita tembus pada makhluk ni. Tembus pada cahaya ni, tembus terus menua. Itu namanya musyahadah. Nyaksikan Allah. Jadi nak kampung kat Ar-Rahman dah cukup luas dah cikgu. Tak mungkin kita mengembara tu dalam kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah pemurah, Allah pemurah, Allah pemurah. Tapi bunyi-bunyi sebut di mulutnya gitulah, tapi pengembaraan hati kita begitu luas sekali. Tembus belaka. Oi, itu kalau kaya tak tuan? Bukan bapak kaya dah tu. Ber-Rahman besok dah tajali pula Ar-Rahim. Sebab tu kena banyak la ilaha illallah tu. Zahir je la ilaha illallah, dalam la ilaha illallah tu bagai-bagai semua ada. Itu dia kata liunfiq zu sa'ah, berdermalah wahai orang yang luas makrifahnya, luas musyahadahnya, luas asma'nya, luas af'alnya. Nampak tak? Gitu. Ni kena korek betul ni ayat ni. Kalau dalam sembahyang tu alhamdulillah rabbil alamin itu dah aduh. Rabbil alamin tu dah cukup power dah cikgu. Maknanya tak ada ukur lah situ. Tak ada ukur. Kuasa kita mana kita kena habiskan Al-Fatihah. Ar-Rahman tu nak betul memang. Tapi cerita dia. Ya, itu dah. Itu yang kita kena lalui supaya kita jadi orang kaya. Kita lalui tu. Ini maksud orang kaya ni. Kaya makrifah. Gitu gayanya. Oi, kaya sangat. Betul-betul kaya. Kemudian dia kata liunfiq, maknanya kita hayati betul-betul. Kita berenang betul dalam musyahadat. Kita hayati. Berarti itu namanya kita ni berderma. Berdermalah bagi orang yang luas. Maknanya orang dah sampai luas lah. Dan tapi bagi orang yang sa'iru, bagi kita tengah berjalan ni sangkut kadang-kadang kita rasa ada je engkau ya Allah. Pada waktu je la ilaha illallah, ada engkau Allah, la ilaha illallah, ada engkau ya Allah. Sangkut begitu lah. Atau la ilaha illallah, tiada yang maha berkuasa melainkan Allah. Tiada, setakat itu je lah. Bagi kita orang miskin ni, pada miskin je lah. Tapi jalan juga. Itu maksud ni. Orang yang punya keluasan ilmu makrifat adalah berbelanja menurut keluasan dia. Mereka yang orang yang dah sampai, dan orang yang picik, orang yang sempit rezekinya, sikit sangat makrifahnya, di anugerah Allah Ta'ala, mereka itu orang yang berjalan kepadanya, orang yang sairuna, orang salih. Yang ni segala orang yang sampai kepada Allah Ta'ala luas rezeki hatinya, berbagai makrifah, agama dan kefahaman hakikat daripada Tuhan dengan isyarat dan ilham tu Ustaz dah hurai belakang tadi, dan percakapan dan munajat hingga mereka mengambil dengan dia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala atasnya. Jadi araftu rabbi bi rabbi. Dia sebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dia sebut dengan af'alullah, dia tak cara dah makhluk ni sebenarnya. Gitu. Maka mereka adalah ahli keluasan. Jadi ahli keluasan. Keluar daripada terpenjara melihat lain daripada padang tauhidnya. Dia tak nampak alam ni, nampak kebesaran Allah je, nampak asma' Allah je, nampak af'al Allah saja, nampak sifat Allah saja. Nampak murakabah hadiah, nampak murakabah ma'iyah, gitu je nampak. Murakabah aqrabiyah, murakabah tawah, murakabah Kaabah dan sebagainya. Itu panjang cerita tu. Maka luaslah pandangan mereka itu, maka mereka berbelanja menurut kadarnya. Jadi bagi orang luas ni, teruskanlah pengembaraan dia gitu gini. Kadang-kadang kerana luasnya orang yang begini, dia pun dapat menaungi orang lain, dapat juga membantu orang lain. Yalah, ngajar-ngajar lah melalui pengajaran dia yang macam kita tawajuh tu. Dalam kita tawajuh, kita duduk merakabah kita sampaikan kepada orang yang kita tawajuh, itu maknanya kita berbelanja, beri pada orang lain. Kita mendoakan. Ada bongkait tu bukan sedih-sedih tuan-tuan. Termasuk kita berbelanja guru, daripada guru kepada khalifah kepada anak-anak tawajuh sampai nur tu. Jadi
Itu pula merakabah daripada kita. Jadi merakabah kita sampai kepada orang. Jangan blok khayal je macam tawajuh tu, tak boleh. Sebab almarhum Tok Gui Mansur kata, ukuh qalbi mat. Dia kata begitu. Anda tanya betul, tunggu tawajuh macam mana? Ukuh qalbi. Tok Gui beri tu hak paling asas. Jadi tak ada lah paling asasnya, jadi disebut asas. Sebansat-bansatnya ukuh qalbi. Kalau tidak pun naik merakabah demi merakabah. Ini bagi orang yang dah sampai kepada Allah, dah ada merakabah, gunakan liumfik dusah. Manakala sekalian orang yang salik pula, mereka dipicit, disempitkanlah rezeki, ilmu dan fahaman mereka, terpenjara dengan kepicikan khayalan daripada Allah. Tak apalah, sekadarlah. Dia berbelanjalah sekadarnya dia boleh, sekadar yang dikurniakan Allah Ta'ala. Mungkin dia terasa sifat qudrah aja, cukuplah satu je. Sifat qudrah pun tak berkembang-kembang, tak apa. Mereka berkehendak mengambil dalih atasnya, tiada memerlukan dalih. Dan Allah tiada memberatkan manusia itu melainkan sekadar ilmu, amal atau rezeki yang datangkan. Semoga Allah menjadikan selepas suka itu mudah, yang berdiri pada waktunya, dan baginya mempercayai janjinya SWT. Jadi kata Tok Guni, tak apalah, akan sampai waktunya. Orang yang berjalan ni tadi akan sampai juga kepada Allah, wasiluna. Itu atas pilihan Allah. Allah nak kurnia kita kepada martabat-martabat yang Ustaz sebut tadi. Itu hak Allah Ta'ala. Akan sampai masanya Allah nak kurnia pada seseorang. Cuma walau apa pun, bila kita dah belajar kitab ni, kurang-kurang kita dah berkenalan. Sama ada Allah nak kurnia istiqamah pada kita atau tidak. Jadi kita ni ahli hal atau ahli maqam, itu hak Allah Ta'ala. Dan Ustaz hanya sekadar menyampaikan saja. Gitu saja. Tunggu Syekh Athaillah kadang menyampaikan pada kita. Tapi untuk Allah kurnia, untuk Allah faham dan kurnia. Faham mungkin boleh faham dah. Tapi untuk Allah kurnia istiqamah dalam hati kita, hak Allah Ta'ala serah pada dia. Dia sebut sini, akan sampai waktunya Allah akan beri hak dia. Dan kita yakin pada janji Allah. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ja'alna minat tawwabin, ja'alna minat mutatahhirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana aftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.